Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Sahabat semua, ini antara kenyataan pemimpin pemuda ya daripada Parti Amanah yang menyatakan bahwa Presiden PAS yang menghina institusi kehakiman dan juga perlembagaan persekutuan. Itu antara kenyataannya daripada pemimpin Parti Amanah ini. Jadi apa sebenarnya yang dimaksudkan? Kenapa beliau berkata seperti itu, sahabat semua? Ini yang menarik ya untuk saya kongsikan bersama dengan Anda. Pemuda Amanah mendakwa Presiden PAS Abdul Hadi Awang menghina institusi kehakiman dan juga perlembagaan persekutuan. Ketuanya Hasbi Muda membuat dakwaan itu berdasarkan rencana Abdul Hadi bertajuk meninggikan syariat Allah amanah besar yang disiarkan di laman web rasmi Parti PAS. Jadi tulisan Abdul Hadi Awang namun demikian kini muncul kalangan hakim yang bijaksini, bukan bijaksana, yang kepala dan akalnya dipengaruhi oleh tulisan warisan penjajah adalah satu bentuk penghinaan yang amat jelas terhadap institusi kehakiman dan perlembagaan negara. Katanya lagi, Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang mengangkat sumpah untuk menjunjung perlembagaan, sepatutnya beliau memahami pentingnya menghormati keputusan Mahkamah berpandukan perlembagaan yang serupa. Sebenarnya Abdul Hadi ini sudah mengangkat sumpah ya untuk menghormati, menjunjung perlembagaan persekutuan. Tapi apa yang dikatakannya hari ini ya seperti mana yang dikatakan oleh Ketua Pemuda ini bahwa ya Hadi ini seolah-olah setelah pun menghina ya kehakiman dan juga institusi perlembagaan persekutuan. Jadi tindakan yang sepatutnya diambil adalah melalui proses pindahan perlembagaan, bukan mengeluarkan kenyataan yang merendahkan martabat institusi kehakiman, kata Hasbi dalam kenyataan beliau. Tulisan Hadi disiarkan sewaktu berbagai pihak memberikan reaksi terhadap keputusan Mahkamah Persekutuan membatalkan 16 peruntukan kesalahan di bawah Anekmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 baru-baru ini. Ia juga disiarkan pada hari yang sama selepas Kementerian Dalam Negeri memberi amaran bahwa pihaknya sedang memantau reaksi orang ramai terhadap kes tersebut. Walaupun tidak berpuas hati dengan keputusan mahkamah, Abdul Hadi sebagai seorang ahli parlimen yang cukup lama sewajarnya faham keputusan hakim adalah berpandukan perlembagaan persekutuan. Jadi kegagalan sebenar adalah pada sosok Abdul Hadi sebagai ahli parlimen yang pernah menjadi sebahagian dari kerajaan namun tidak ada usaha untuk memindah perlembagaan sekaligus mencerminkan dirinya sebagai sambil lewat dalam menjalankan peranan sebagai seorang legislatif, tambah Hasbi lagi. Jadi bagi pandangan saya, sahabat semua, saya bersetuju ya dengan kenyataan daripada Hasbi ini yang menyatakan bahwa Presiden PAS ini telah menghina institusi kehakiman dan juga perlembagaan persekutuan. Kerana mereka sebagai ahli parlimen dan semasa mereka mengangkat sumpah, ya, mereka telah pun menyatakan untuk mereka terus menjunjung dan setia kepada perlembagaan persekutuan. Tapi apa yang berlaku hari ini, sahabat semua, sebaliknya, ya, perkara-perkara seperti kenyataan yang mereka buat ini seakan-akan menghina, ya, seakan-akan apa yang dilakukan oleh kerajaan, oleh keputusan yang dibuat oleh mahkamah dan sebagainya, ya, dituduh ya sebagai apa yang dia katakan tadi, warisan ya, sebagai warisan penjajah katanya. Memang satu yang amat-amat melampau, sahabat-sahabat semua. Jadi seharusnya tindakan kepada pemimpin veteran ataupun Presiden PAS ini harus diambil, sahabat semua. Itu pandangan saya, bagaimana dengan Anda? Dan sebelum saya mengakhiri perkongsian hari ini, saya juga ingin kongsikan dan kita ucapkan tahniah kepada polis di Raja Malaysia kerana 2 suspek kelda akaun ditahan polis di Pulau Pinang. Jadi kita boleh nampak usaha yang berterusan untuk memantau dan juga mengambil tindakan kepada suspek-suspek ya, seperti kedai akaun ini telah membuahkan hasil dan 2 suspek telah ditahan. Jadi tahniah kepada polis Pulau Pinang kerana menahan seorang lelaki dan juga seorang wanita yang dipercaya menjadi kelda akaun kepada sindiket penipuan berbeza sehingga menyebabkan 2 mangsa kerugian sebanyak 46,953 dalam satu kejadian baru-baru ini. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintendent Kamarul Rizal Jenal berkata,
Wanita dan lelaki terbabit masing-masing berumur 23 tahun, muda lagi ya, dan ditahan di Padang Serai dan Sungai Petani, Kedah pada Selasa lepas bagi membantu siasatan 2 kes penipuan tersebut. Berdasarkan siasatan, wanita yang ditahan itu dipercaya menjadi kelda akaun kepada sindiket memperdaya mangsa dalam urusan tawaran kerja 9 tidak wujud ya, membabitkan seorang pelajar berusia 22 tahun. Pelajar itu berminat untuk membuat kerja sambilan secara dalam talian dan telah menekan pautan yang diberikan sebelum membuat 20 transaksi dalam akaun bank membabitkan keseluruhan sebanyak 31,000, namun tidak dapat sebarang komisen, katanya ketika dihubungi hari ini. Kemaru Rizal berkata siasatan mendapati wanita terbabit menyerahkan kad bank miliknya kepada individu yang dikenalinya secara dalam talian untuk tujuan pinjaman uang pada Jun 2022. Tambahnya, suspek lelaki itu pula disyaki menjadi kelda akaun kepada sindiket memperdaya mangsa dalam urusan pelaburan tidak wujud melalui dalam talian melibatkan mangsa seorang juruteknik lelaki berusia 25 tahun. Dia berkata mangsa membuat beberapa transaksi ke dalam akaun bank dengan jumlah keseluruhan sebanyak 15,000 sebagai pelaburan untuk mendapatkan keuntungan sebelum menyadari diri telah ditipu dan telah membuat laporan polis di balik pulau. Hasil siasatan mendapati suspek telah menyerahkan kad bank miliknya kepada individu yang dikenali melalui dalam talian untuk tujuan sewaan akaun bank sejak awal September tahun lepas. Jadi kedua-dua suspek direman dan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu, katanya. Sementara itu dalam perkembangan lain, Kamaru Rizal berkata seorang warga emas adalah antara 19 lelaki yang ditahan polis kerana terlibat dengan kes memiliki dadah dan positif bahan terlarang semalam. Katanya mereka berusia 24 ke 62 tahun ditahan di beberapa lokasi di sekitar Pulau Pinang. Ya, polis turut merampas sejumlah sabu dan heroin daripada 3 lelaki berkenaan dipercayai turut menjalankan kegiatan mengedar. Air kencing mendapati 19 orang itu positif sebagai jenis dadah. Di seorang daripada mereka yang ditahan merupakan suspek dikandaki polis terbabit dalam kes dadah dan mempunyai 12 rekod lampau berkaitan narkotik serta jenayah, katanya. Terbaik sahabat-sahabat semua, kita ucapkan tahniah kepada polis di Raja Malaysia yang melakukan tanggungjawab begitu baik sekali. Dan berbalik kepada isu yang pertama tadi, Presiden PAS hina institusi kehakiman dan perlembagaan persekutuan. Apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Kita boleh nampak ya, seakan-akan Presiden PAS ini otaknya sudah miring agaknya ya. Boleh mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti ini, sedangkan beliau sendiri sudah mengangkat sumpah untuk menjunjung dan setia kepada perlembagaan persekutuan dan menyatakan kononnya undang-undang hari ini, sistem kehakiman hari ini diwarisi daripada penjajah. Wow, begitu terdesaknya mereka untuk membuat hasutan supaya rakyat membenci, penyokong-penyokong mereka terus diperbodohkan dan sebagainya. Itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Belanda, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.